تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. Dengan nama Allah yang Maha Esa, yang Maha Menakluk, dan semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, para imam dan para mahdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami mengambil dari nabi-nabi perjanjian mereka, dan dari kamu, dan dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Maka di sini kita lihat dalam Al-Quran bahawa Tuhan secara khusus menyebut bahawa Dia telah membuat perjanjian dengan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. 5 orang nabi itu, dan terdapat perjanjian awal yang turut Tuhan buat dengan Adam, tetapi Adam melanggarnya. Al-Quran menyebut, kami telah sebelumnya mengambil perjanjian dengan Adam, tetapi dia lupa, dan kami mendapati padanya tidak ada ketetapan yang teguh. Maka jumlah keseluruhan perjanjian yang dibuat di antara manusia dan Tuhan adalah 6, dan ke-6 perjanjian itu dilanggar. Perjanjian Muhammad dilanggar ketika umat Islam memenjarakan dan membunuh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan sebaliknya berikrar setia kepada para penzalim dan pemerintah palsu yang tidak dilantik oleh Tuhan. Telah ditulis dan diberitahu bahawa ketika Islam hilang dan Al-Quran diangkat dan masjid-masjid kosong daripada petunjuk, pada masa di mana orang-orang benar dinafikan dan orang yang berdusta dipercayai, Al-Mahdi akan muncul. Dan Al-Mahdi telah muncul untuk menjemput manusia kepada perjanjian terakhir dengan Tuhan. Dan Al-Quran menyebut, kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Dan saya adalah utusan itu. Saya adalah utusan kepada Muslim dari Imam Mahdi alaihissalam dan Ahmad Al-Hasan alaihissalam, Al-Yamani alaihissalam. Saya adalah utusan kepada orang Kristian dari Isa putra Maryam. Saya adalah utusan kepada orang Yahudi dari Elia. Saya menjemput anda kepada perjanjian ke-7 dan terakhir di antara Tuhan dan manusia. Penerimaan perjanjian ini adalah satu-satunya cara yang akan menyelamatkan anda daripada azab yang bakal menimpa manusia. COVID hanyalah sekadar permulaan azab itu, dan pendahulunya lebih banyak wabak dan penyakit akan muncul dan dilepaskan kepada anda. Virus yang dibekukan dan dorman selama beribu-ribu tahun akan hidup kembali. Penyakit-penyakit pelik yang tidak pernah dilihat akan melanda bumi dengan komet dan meteor. Penyakit-penyakit yang lebih teruk daripada kematian hitam akan melanda dunia. Peperangan akan meliputi seluruh bumi sehingga tiada lelaki, wanita atau kanak-kanak merasa selamat. Bunyi jet memekik menembusi langit. Bom-bom meletup di bumi dan di laut. Serta tangisan manusia akan menghantui fikiran manusia. Bumi akan membalas manusia dan lautannya akan menyerang kota-kota mereka. Dan bumi akan menggoncangkan setiap bangunan yang tinggi. Dan langit akan menjadi gelap. Dan asap akan meliputinya. Dan planet akan berusaha untuk membinasakan manusia. Seperti sistem imun berusaha untuk memusnahkan jangkitan. Harga akan melambung tinggi. Dan perkara yang paling berharga adalah perkara yang diperlukan untuk terus hidup, seperti roti dan air. Jiran akan membunuh jiran dan manusia akan memakan manusia kerana kebuluran. Huru-hara akan meletus dan kemusnahan tamadun akan berlaku. Binatang-binatang di bumi akan melawan manusia dan serangga. Dan binatang-binatang di langit dan bumi akan mengejar dan memburu manusia seperti mana manusia memburu mereka. Malah matahari dan bulan dan bintang-bintang dan makhluk di syurga akan mengutuk penduduk bumi. Dan masa itu sendiri sedang dan akan semakin pantas kehadapan lagi kali ini kerana banyaknya kejahatan yang memenuhi di muka bumi. Punca semua ini
adalah kerana manusia memilih untuk menolak Tuhan. Bani Israel pernah melakukan perkara yang sama. Di dalam Taurat disebutkan, maka semua Israel yang arif berkumpul dan datang kepada Samuel di Ramah. Mereka berkata kepadanya, "Kamu sudah tua dan anak-anakmu tidak mengikuti jalanmu. Sekarang, lantiklah seorang raja untuk memimpin kami, seperti yang dimiliki oleh semua bangsa lain." Tetapi apabila mereka berkata, "Berikan kami seorang raja untuk memimpin kami," ini tidak menyenangkan hati Samuel. Maka dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepadanya, "Dengarlah segala yang dikatakan orang ramai kepadamu. Bukan kamu yang mereka tolak, tetapi mereka telah menolak aku sebagai raja mereka. Seperti yang telah mereka lakukan sejak aku membawa mereka keluar dari Mesir hingga hari ini dengan meninggalkan aku dan beribadah kepada Tuhan-Tuhan lain. Demikianlah yang mereka lakukan kepadamu. Sekarang dengarlah mereka, tetapi peringatkan mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahu mereka apa yang akan dituntut oleh raja yang akan memerintah mereka sebagai haknya." Samuel memberitahu semua firman Tuhan kepada orang-orang yang meminta kepadanya seorang raja. Dia berkata, "Inilah yang akan dituntut oleh raja yang akan memerintah kamu sebagai haknya. Dia akan mengambil anak-anakmu dan menyuruh mereka berkhidmat dengan kereta perang dan kudanya, dan mereka akan berlari di hadapan kereta perangnya. Beberapa orang akan dia tugaskan untuk menjadi panglima kepada 1,000 dan panglima kepada 50, dan yang lain untuk membajak tanahnya dan menuai hasil tuaiannya, dan yang lain lagi untuk membuat senjata perang dan peralatan untuk keretanya. Dia akan mengambil anak-anak perempuan kamu menjadi pewangi dan tukang masak dan tukang roti. Dia akan mengambil yang terbaik dari sawah, ladang anggur dan kebun zaitun kamu dan memberikannya kepada pelayannya. Dia akan mengambil 1/10 daripada gandummu dan dari anggurmu dan memberikannya kepada para pegawai dan pelayannya, hamba-hamba lelaki dan perempuanmu, dan yang terbaik dari lembu dan keldaimu akan diambilnya untuk kegunaannya sendiri. Dia akan mengambil 1/10 daripada ternakan kamu, dan kamu sendiri akan menjadi hambanya. Apabila hari itu tiba, kamu akan berseru meminta diselamatkan dari raja yang telah kamu pilih. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada hari itu. Apabila hari itu tiba, kamu akan berseru meminta diselamatkan dari raja yang telah kamu pilih. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada hari itu. Tetapi orang ramai enggan mendengar Samuel. Tidak. Mereka berkata, "Kami mahukan seorang raja ke atas kami. Kami akan menjadi seperti semua bangsa lain dengan seorang raja untuk memimpin kami dan mendahului kami dan berperang dalam peperangan kami." Apabila Samuel mendengar semua yang dikatakan mereka itu, dia mengulanginya di hadapan Tuhan. Tuhan menjawab, "Dengarkan mereka dan berikanlah seorang raja kepada mereka." Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kamu akan mengikuti langkah orang Yahudi dan Nasrani selangkah demi selangkah, sehingga jika mereka jatuh ke dalam lubang biawak, kamu akan melakukan hal yang sama. Dan anda telah melakukannya." Dan sekarang, selepas 1400 tahun menderita di bawah raja-raja yang zalim, selepas menolak Tuhan dan selepas melanggar perjanjian dengannya, Tuhan memberi anda peluang untuk masuk ke dalam perjanjian baru dengannya. Peluang ini terbuka kepada semua penduduk bumi. Ia bukan perjanjian seseorang seperti yang dia lakukan dengan Adam, atau perjanjian dengan keluarga tertentu seperti dia dengan keluarga Nuh dan keluarga Ibrahim. Tetapi perjanjian ini adalah dengan roh-roh beriman dari semua bangsa. Perjanjian di mana roh-roh beriman dari semua bangsa yang berbeza di bumi boleh berkumpul untuk membentuk satu umat pilihan Tuhan pada zaman ini. Umat yang mengambil Tuhan sebagai raja dan pemimpin mereka, dan Tuhan juga melihat mereka itu layak untuk diambil sebagai umatnya. Umat yang akan dikasihi Tuhan melebihi segala manusia, dan umat yang akan mewarisi bumi. Umat yang akan menjadi satu jasad dan akan lebih mengasihi saudara lelaki dan saudara perempuan mereka daripada mengasihi diri mereka sendiri.
umat yang menolak undang-undang dan peraturan ciptaan manusia dan hanya akan menegakkan undang-undang dan peraturan Tuhan. Dan jemputan kepada perjanjian baru oleh Al-Mahdi bukanlah sesuatu yang baru, kerana telah disebutkan dalam riwayat Ahlul Bait bahawa Al-Mahdi akan mengajak kepada perkara baru dan akan membawa kitab yang baru dan syariat yang baru yang berat ke atas bangsa Arab. Perjanjian baru ini bukanlah agama baru, kerana ia adalah kesinambungan agama yang Tuhan berikan kepada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalam. Tetapi ia adalah pemulihan dan pembaharuan agama yang sesuai untuk masa di mana kita sedang hidup, memansuhkan dan membatalkan sebahagian besar syariat lama dan melaksanakan yang baru. Aba Abdillah alaihissalam berkata, firman Allah, maka bersabarlah kamu sebagaimana orang-orang yang berazam. Dia berkata, mereka adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalam. Saya bertanya, bagaimana mereka menjadi ulul azmi? Bagaimana mereka menjadi mereka yang paling berazam? Dia berkata, kerana Nuh diutus dengan sebuah kitab dan syariat, maka semua orang yang datang selepas Nuh beramal dengan kitab Nuh dan syariatnya dan kaedahnya. Sehingga Ibrahim datang dengan kitab suci, dan dengan keazaman dia meninggalkan kitab Nuh bukan kerana tidak beriman dengannya. Dan setiap Nabi yang datang sesudah Ibrahim tampil dengan syariat Ibrahim, kaedahnya dan kitab-kitabnya. Sehingga Musa datang membawa Taurat, dan dengan keazamannya dia meninggalkan kitab itu. Maka setiap Nabi yang datang selepas Musa beramal dengan Taurat, syariatnya dan kaedahnya. Sehingga Al-Masih datang dengan Injil, dan dengan keazamannya dia meninggalkan syariat Musa dan kaedahnya. Begitu juga setiap Nabi yang datang selepas Al-Masih beramal dengan syariat dan kaedahnya. Sehingga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi datang dan mengeluarkan Al-Quran, syariat dan kaedahnya. Maka halalnya tetap halal, dan yang dibolehkan tetap dibolehkan, dan haramnya tetap haram sehingga hari qiyamah. Maka mereka ini adalah ulul azmi yang paling berazam di kalangan para utusan. Dan ini adalah hari qiyamah dan hari Al-Qaim. Dan saya mempunyai keazaman untuk meninggalkan kitab Muhammad bukan kerana tidak beriman dengannya dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yang diketahui oleh manusia. Dan saya mempunyai keazaman untuk memberi kehidupan kepada syariat Muhammad dan kitab yang tidak diketahui oleh manusia, yang tidak diketahui manusia dan ditolak oleh manusia ketika mereka menolak Ali bin Abi Talib dan Al-Hasan dan Al-Husain, Zainal Abidin, Al-Baqir, Al-Sadiq, Al-Qazim, Al-Ridha, Al-Jawad, Al-Hadi, Al-Askari alaihimussalam, ketika mereka menolak Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi dan Ahmad Al-Hasan alaihissalam. Adam diberi segala yang tumbuh dari tanah untuk dimakan, tetapi Nuh diberi daging untuk dimakan, dan Ibrahim diwajibkan berkhitan sebagaimana sebahagian daripada syariatnya. Ini tidak pernah diwajibkan kepada mereka sebelumnya. Dan Musa diberi 10 perintah yang berbeza daripada apa yang diberikan kepada Ibrahim. Dan Isa mengharamkan seorang lelaki berkahwin lebih dari seorang isteri dan mengharamkan penceraian. Dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi menukar arah salat dari Baitul Maqdis ke Makkah. Orang yang membawa syariat berada di atas syariat, dan syariat tidak berada di atasnya. Seperti yang Isa jelaskan, Sabat dijadikan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat.
Maka anak manusia adalah juga Tuhan kepada hari Sabat. Oleh itu, saya katakan agama dan keseluruhan syariat itu dijadikan untuk manusia dan bukanlah manusia dijadikan untuk agama dan syariat. Maka anak manusia itu adalah Tuhan termasuk ke atas agama dan dia adalah pelaksana syariat dan dialah yang halal dan dialah yang haram. Dalam perjanjian ketujuh, syahadah keimanan adalah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ali dan para imam dari zuriatnya adalah hujjah Allah dan Mahdi dan para Mahdi adalah hujjah Allah. Solat dalam perjanjian ketujuh adalah penyerahan dan sujud dalam hati dan jasad kepada pemimpin lantikan ilahi pada setiap zaman. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Dia enggan dan takabur, maka tergolonglah dia dari kalangan mereka yang kafir. Dan sujud bermakna taat. Inilah solat yang sebenar dan inilah sebabnya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi berkata, kami adalah solat. Imam Mahdi Muhammad bin Al-Hasan alaihissalam adalah solat subuh yang datang pada penghujung malam yang gelap sebelum fajar. Sesiapa yang taat kepadanya dan bersumpah setia kepadanya dan tunduk kepadanya telah solat subuh. Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam adalah solat zuhur Al-Yamani dari keluarga Muhammad alaihissalam. Barang siapa yang menentangnya adalah dari ahli neraka. Beliau datang pada tengah hari yang terang dan pemerintahannya adalah yang paling terang. Sesiapa yang taat kepadanya dan berikrar setia kepadanya serta berserah diri kepadanya, maka dia telah melaksanakan solat zuhur. Dan aku adalah solat asar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, peliharalah solat fardu kamu, terutama solat wusta, iaitu yang tengah, iaitu solat asar. Bangkitlah saudara-saudariku, adapun zakat dalam perjanjian ini dengan sekadar membayar 10 pound setahun sekali kepada fakir miskin, ia hampir tidak menunaikan kewajipan sebagai manusia, apatah lagi seorang Muslim. Zakat adalah dengan hanya mengambil keperluan anda di dunia dan memberi saudara lelaki dan perempuan anda apa yang mereka perlukan sebelum anda mengambil milik anda. Itulah sedekah yang sebenarnya. Zakat yang sebenarnya iaitu mengagihkan harta kepada semua orang sehingga tidak ada orang miskin yang perlu diberi dan sehingga tidak ada seorang pengemis pun di muka bumi ini, untuk memastikan makanan dan pendidikan dan perumahan untuk semua manusia seperti yang anda lakukan untuk diri anda dan keluarga anda sendiri. Ramadan bagi umat Islam hari ini hanyalah sebuah bulan di mana umat Islam tidur sepanjang hari dan berjaga sepanjang malam, makan dan minum dan merokok. Ini adalah bulan di mana umat Islam paling banyak membazir makanan dan menonton TV dan bulan yang paling banyak dosa-dosa dilakukan. Adapun ibadah haji adalah pergi kepada pemimpin lantikan ilahi oleh Allah. Dialah rumah Allah yang menempatkan ruh Allah. Jika ruh Allah boleh ditempatkan di dalam kuil Sulaiman atau di pohon belukar yang bercakap dengan Musa atau di Kaabah, maka manusia itu adalah ciptaan yang jauh lebih hebat daripada rumah batu itu. Hati manusia adalah mahligai yang lebih besar untuk ruh Allah bersemayam, dan itulah rumah Allah. Perjanjian ketujuh yang Tuhan memanggil anda kepadanya adalah perjanjian yang Tuhan ambil ke atas umat manusia untuk menyokongnya memerintah melalui orang yang dia tiupkan rohnya ke dalamnya seperti dia telah tiupkan ke dalam Adam sebelum ini. Perjanjian untuk menetapkan pemerintahan Tuhan di bumi seperti di syurga melalui ketaatan dan ketundukan
kepada rohnya di setiap zaman. Perjanjian yang mengingatkan kita bahawa sejak Tuhan meniupkan rohnya kepada Adam, dia tidak pernah meninggalkan kita. Rohnya sentiasa kekal di antara kita di bumi ini. Adam mati, tetapi Tuhan hidup kerana rohnya berpindah kepada Seth. Nuh mati, tetapi Tuhan hidup kerana roh Tuhan yang ada dalam Nuh berpindah kepada Sam. Ibrahim mati, tetapi Tuhan hidup kerana roh Tuhan yang ada dalam Ibrahim berpindah kepada Ishak. Musa mati, tetapi Tuhan hidup untuk roh Tuhan yang tinggal bersama Musa berpindah kepada Yusha. Isa mati, tetapi Tuhan hidup kerana roh Tuhan yang ada dalam Isa berpindah kepada Petrus. Muhammad mati, tetapi Tuhan hidup kerana roh Tuhan yang ada dalam Muhammad berpindah kepada Ali. Perjanjian yang mengajar kita bahawa keselamatan terletak pada kepercayaan kepada dan ketaatan kepada dan sokongan terhadap roh Tuhan. Dan itulah ketuanan dan pemerintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembahan terhadap roh itu melalui ketaatan dan sujud kepada rumah yang didiaminya setiap hari dan zaman adalah agama yang sebenar dan merupakan tauhid yang sebenar. Untuk menyembah Roh Kudus yang ditiupkan ke dalam Adam melalui ketaatan dan sujud kepada Adam tanpa menyembah jasad Adam. Ketaatan dan sujud kepada Isa tanpa menyembah jasad Isa. Ketaatan dan sujud kepada Muhammad tanpa menyembah jasad Muhammad. Maka inilah ibadah kepada Tuhan. Perjanjian ketujuh adalah perjanjian pembebasan di mana kita kembali kepada agama yang murni dan melucutkan fikiran kita dari semua kepalsuan dan membersihkan serta membebaskan diri kita daripada semua kepercayaan dan idea palsu yang telah diajar kepada kita semasa kita membesar. Bani Israel sebelum ini banyak menekankan persoalan halal haram dan mengikat dan merantai diri mereka sendiri kerana mereka mengikuti ulama yang tidak beramal. Al-Quran menyebut, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Bani Israel baginya sebelum Taurat diturunkan. Perjanjian dengan Tuhan yang membebaskan kita daripada penyembahan syaitan. Kerana Tuhan berfirman dalam Al-Quran, bukankah aku telah perintahkan kepada kamu, wahai Bani Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Roh Tuhan di setiap zaman adalah penentu di antara mereka yang menyembah Tuhan dan mereka yang menyembah iblis. Orang yang menyembah Tuhan ialah orang yang mentaati Tuhan, dan orang yang menyembah syaitan ialah orang yang mentaati syaitan. Dan mereka yang mentaati Tuhan adalah umat Tuhan, dan mereka yang mentaati syaitan adalah umat syaitan. Isa berkata kepada orang Yahudi yang menganiaya dia, "Jika kamu adalah anak-anak Ibrahim," kata Isa, "maka kamu akan melakukan apa yang Ibrahim lakukan. Sebenarnya, kamu sedang mencari jalan untuk membunuhku, seorang lelaki yang telah memberitahu kamu kebenaran yang aku dengar daripada Tuhan. Ibrahim tidak melakukan perkara seperti itu. Kamu melakukan pekerjaan bapamu sendiri. Kami bukan anak luar nikah," protes mereka. "Satu-satunya bapa yang kami ada ialah Tuhan sendiri." Isa berkata kepada mereka, "Sekiranya Tuhan adalah bapa kamu, kamu akan mengasihiku kerana aku datang ke sini daripada Tuhan. Aku datang bukan untuk diriku sendiri, tetapi Tuhan mengutusku. Mengapakah bahasaku tidak jelas kepada kamu? Ini kerana
kamu tidak dapat mendengar apa yang aku katakan. Kamu adalah kepunyaan bapamu, iaitu syaitan, dan kamu ingin melakukan keinginan bapa kamu. Dia adalah seorang pembunuh sejak mulanya dan tidak berpegang kepada kebenaran, kerana tidak ada kebenaran dalam dirinya. Apabila dia berdusta, dia berbicara dalam bahasa ibundanya, kerana dia adalah pendusta dan bapa pendusta. Tetapi kerana aku bercakap benar, kamu tidak mempercayakan aku. Bolehkah sesiapa di antara kamu membuktikan aku bersalah? Jika aku bercakap benar, mengapa kamu tidak percayakan aku? Sesiapa yang dimiliki Tuhan mendengar apa yang Tuhan katakan. Sebab kamu tidak mendengar adalah kerana kamu tidak dimiliki oleh Tuhan. Sesiapa yang mendengar saya dan menyambut saya benar-benar sedang menunggu Al-Mahdi, dan bapa mereka ialah Adam alaihissalam. Dan sesiapa yang mendustakan saya membenci Al-Mahdi, dan bapanya adalah Iblis, laknatullah. Setiap jam yang berlalu dalam setiap hari, lebih daripada 700 kanak-kanak mati dalam sejam itu kerana kemiskinan. 6.2 juta kanak-kanak di bawah umur 15 tahun mati setiap tahun kerana kemiskinan. Sementara itu, setiap tahun ratusan juta tan makanan dibazirkan oleh industri makanan, kedai runcit, restoran dan peruncit makanan. Mereka lebih suka membazir secara mementingkan diri daripada menyerahkannya kepada orang miskin, agar ia tidak menjejaskan keuntungan mereka dan tidak menjejaskan cukai mereka. Industri fashion membakar dan memusnahkan pakaian bernilai 92 juta tan setiap tahun. Mereka lebih suka membazir secara mementingkan diri daripada menyerahkannya kepada orang-orang miskin, supaya ia tidak menjejaskan keuntungan mereka dan tidak menjejaskan cukai mereka. Beratus-ratus juta kehilangan tempat tinggal dan ratusan ribu orang mati kerana kehilangan tempat tinggal setiap tahun. Namun, terdapat 42 juta rumah di seluruh dunia yang kosong mengikut rekod rasmi, dan realitinya terdapat banyak lagi. Alangkah jahatnya ini, betapa syaitannya ini. Manusia terbaring dan mati di jalanan. Kanak-kanak mati, menderita kesejukan, manakala kerajaan meninggalkan orang di jalanan kehilangan tempat tinggal, dan orang kaya mengumpul rumah, manakala orang miskin menderita. Rumah-rumah yang dimiliki oleh orang kaya bukanlah milik mereka. Itulah yang Isa, Muhammad, itulah yang Musa, Buddha, Krishna dan semua Nabi akan berkata. Rumah-rumah kosong adalah milik orang yang tiada tempat tinggal. Inilah kehendak Tuhan. Orang yang melebihi keperluannya berhutang kepada orang yang tidak mencukupi keperluannya. Kejahatan bukanlah meninggalkan solat. Kejahatan ialah meninggalkan orang miskin. Kejahatan adalah bersolat kepada Tuhan ketika kemiskinan wujud, tetapi tidak dilakukan apa-apa mengenainya. Solat adalah menempatkan geladangan dan memberi makan kepada yang lapar, dan solat adalah menyelamatkan nyawa. Inilah keseluruhan agama. Puasa adalah menahan diri daripada apa-apa yang melebihi keperluan kamu, supaya saudara lelaki dan perempuan kamu dapat memilikinya. Masjid berjuta-juta dolar manakah yang Tuhan redha? Sedangkan orang miskin tidak mempunyai bekalan haba. Celakalah kamu, wahai manusia. Azab yang paling hebat semakin dekat, dan azab yang paling hebat adalah orang-orang miskin. Mereka akan memakan orang-orang kaya dan mengambil rumah mereka dan menelan mereka sepenuhnya untuk semua nyawa yang hilang dan semua nyawa yang terbuang
dan semua penderitaan yang tidak seharusnya. Apa yang dunia perlukan adalah seorang lelaki lantikan ilahi dari Tuhan yang memiliki rohnya yang akan membahagikan bumi secara sama rata dan sewajarnya agar penderitaan dapat dihentikan dari semua umat manusia. Apalagi yang saya serukan kepada anda jika bukan kebenaran dan keadilan? Saya adalah suara bagi orang miskin dan orang berdosa. Saya menyampaikan berita gembira untuk mereka bahawa mereka akan mewarisi bumi. Saya berdakwah kepada mereka dengan berkata, "Wahai orang-orang yang berdosa, terimalah perjanjian ini dan berikrar taat setia kepada Tuhan, dan dosa-dosa kamu akan diampuni dan dihapuskan dan dikembalikan kepada mereka yang menyebabkan kamu berdosa, iaitu para penindas kamu, pemimpin yang dilantik oleh syaitan dan anak-anaknya. Saya tidak datang melainkan untuk orang-orang yang berdosa yang menyesal. Saya datang untuk pencuri yang terpaksa mencuri kerana kemiskinan, pelacur yang terpaksa menjual dirinya supaya anak-anaknya boleh makan, untuk pengedar dadah yang tidak mempunyai pilihan lain dalam kehidupan mereka. Saya datang untuk lelaki yang rosak dan wanita yang rosak, mereka yang ditipu oleh kehidupan dunia. Sayalah pedang yang mereka nantikan, yang ditujukan kepada mereka yang mencuri harta mereka. Sayalah penyelamat orang miskin. Saya tidak datang melainkan untuk peminta sedekah dan mereka yang tiada pemilikan. Saya datang untuk mereka yang lapar dan mereka yang tiada tempat tidur. Saya datang untuk gelandangan dan mereka yang ditinggalkan dalam kesejukan. Saya datang untuk janda dan anak yatim. Saya datang untuk pelarian dan untuk orang yang tertindas. Saya datang untuk mereka yang keliru dan mereka yang hampir kehilangan harapan. Saya datang untuk semua anak-anak Tuhan yang sesat itu. Saya datang untuk memberitahu kamu, bapamu ada di sini. Isa alaihissalam berkata, lebih mudah bagi seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tetapi saya katakan kepada kamu, lebih mudah bagi orang kaya itu untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan daripada dia masuk ke dalam kerajaan adil ilahi kami apabila kerajaan ini ditubuhkan di bumi. Saya menjemput semua manusia bebas yang tidak berpuas hati dengan keadaan dunia untuk bergabung dengan kami dan berikrar taat setia kepada seruan ini dan memberikan segala yang mereka miliki sehingga nafas terakhir. Berikan segalanya kepada Tuhan untuk menyokong gerakan hebat ini. Imam Ali alaihissalam pada suatu hari menepuk kedua tangannya dan berkata, seandainya umat Islam mengikutiku dan mentaatiku selepas kewafatan Nabi SAW sehingga kini, mereka akan makan dari atas dan dari bawah kaki mereka dan mereka akan mempunyai cukup makanan sehingga hari kiamah. Dan saya berkata kepadamu, saudara-saudari saya yang dikasihi, jika kamu mengikuti saya dan mentaati saya, saya akan menjadikan kamu umat yang terhebat dan paling kaya di antara manusia dan paling makmur. Dan kamu akan keluar memberi makan kepada orang-orang miskin. Tetapi kamu tidak akan menjumpai sesiapa pun. Dan kamu akan keluar untuk memberi pakaian kepada orang-orang yang kesejukan. Tetapi kamu tidak akan menjumpai sesiapa pun. Dan kamu akan keluar untuk memberi rumah kepada para gelandangan. Tetapi kamu tidak akan menjumpai sesiapa pun.